Benda tu orang kafir buat. Agenda dia mah. Bila kita ambil benda dia pun kita orang kafir. Dah start mula sedar Yo, apa yang sedang berlaku dalam dunia. Okay, aku cuma terfikir satu situasi. Kita ni part of plan yang dia orang rancang. Welcome to Tawar Podcast. Wow. Semangat lain macam lah untuk episod akhir ini. Yes. Wow. Lambat tu. Lambat sih bang. Alright, so kita dah episod berapa ni? Wah, aku main potong macam tu Senang. Untuk pengetahuan semua, kita episod ke Khamsah wa Asyarah. 15. Wow, hebat gila korang. Sebab apa kau tak teka dulu kau? Tak tahu. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alifun alaq. Bukan. Oh, salah. Go. Bukan. Okay. Dah. Melawak kau ya. Sat, kita episod ke-15. Lepas tu saya sebut episod terakhir. Sebab apa? Sebab kita ni episod terakhir untuk season 2. Wah, next season ada season ketiga. Mana kita tahu? Adakah ada? Kita, Adakah ada? Adakah ada? tapi kita dapat sat-sat kita dapat. Okay. Alright. Okay. Ha? Okay. Alright, season 3 tak ada, bajet tak cukup. Oh ya. Okay. Tak ada. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan ada. Tapi Jap. untuk Mari kita berteori, adakah kita ada season 3 ke tak? Yo. Cepat kita berteori. Silakan. Okey, teori aku mengatakan bahawa mungkin ada dan mungkin tidak. Oh, jawapan Ya, selamat. 50-50 ya. Jawapan selamat lah. Ya, selamat. Okay, teori dia? Teori aku season 3 mungkin ada. Tapi adakah sama macam season 2? Menarik. Ya, aman. Teori aku insyaAllah ada. Selamat. Tak InsyaAllah ada perubahan daripada season-season sebelum Sama. Lain. Ayat dia lain. Oh ya. Okey, kalau macam saya okey, dengar dulu apa kena fokus audio kena fokus Ya. Season 3. Macam mana eja season 3? Eja kan? SEA maksudnya 3. Dah eja tu. FEASON 3. Go. Cuba eja terbaik. TERROPACK. 3. Okey, dalam season ada huruf O tak? Ada? Dan terbaik ada huruf O tak? Ada? Oh. Alright guys, tu untuk siapa? Tak habis. Betul? Dak sekurang-kurangnya sebelum tu awak buat macam gelak sikit. Awak cakap, logiknya teori ni. Jahat. Okey, saya sebab logiknya. Logik kau weh. Repeat lah. Alright, untuk guys Untuk guys. kepada siapa yang dah layan kita punya episod, okay, sampai ke 15. Ya. Okay, sebelum masuk season 3, itu satu penanda satu signal yang kita akan bagi. Kita Ya. akan ada season 3. Ya. Mungkin akan ada perubahan untuk season yang ketiga. Untuk sesiapa yang lambat masuk kita punya room, okay, takkan boleh tengok dah season 3. Tak boleh Minta maaf. Tak boleh Aman, betul tak? Tak boleh. Tak boleh lah. Oh gitu Aman. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab siapa suruh masuk lambat? Ya. Dia ibarat dia beli tiket bas pukul 9, Okay. tapi pergi stesen bas pukul 10. Lambat sangat. Lambat sangat tu. Tak dapat lah. Kalau 9.5 okey ke? Alright. So untuk kita akan pelihara untuk 90 subscriber kita saja. 91. 91 subscriber ni saja yang kita akan pelihara. Okey. Tak ada lah kita gurau saja. Alright. Tapi yang tadi tu hampa duk berteori tu. Aha. Apa yang teori-teori ni? Hampa nak buat konspirasi ya? Ui. Tak. Konspirasi Aman. Kita nak buat lukis-lukis. Sebab apa? Lukis segitiga. Sebab apa? Teori? Teori Bukan. Tak ada kenal-kenal. Dah, okey. Ya, betul. Tajuk kita ni konspirasi. Okey. Kopi campur susu. Bukan? Bukan. Okey, sabar. Sabar. Konspirasi kopi cepat susu. Tambah sasi. Tambah lagi. Mabuk bodoh ya. Okey. Sebab saya ingat saya lah sepanjang kita episod-episod awal dahulu. Saudara Aman kita dia ada satu macam dia ada macam satu style. Satu style percakapan lah. Okay. Dia akan tanya soalan paling umum sekali dalam dunia. Apa yang Aman faham tentang konspirasi? Apa yang Abang tentang konspirasi? Ulang balik Ulang balik. sebelum ni. Ya. Oh, okey.
konspirasi dia macam kita tengok orang tu dari depan baik kan, tapi belakang dia ada agenda yang tersembunyi. Wow. Tu yang aku faham lah. Kalau pada bro Aidil Hakimin. Kalau macam aku, konspirasi tu dia melibatkan satu gerakan lah. Gerakan, tapi kita tak sure gerakan tu sebabkan kita tak ada bukti yang kukuh. Yo. Tapi kita dapat tahu gerakan tu wujud sebabkan ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Benda tu melalui pendapat lah. Yo. Aidil? Aidil pula. Ali. Ali. Okey, macam aku konspirasi ni dia terjadi antara dua belah pihak ya. Okay. Cumulonimbus dan cumulonimbus. Dan kolom Asus. Okey, satu pihak tu dia melakukan sesuatu gerakan ataupun sesuatu plan di situ untuk membuat sesuatu pihak lagi tu berfikir apakah benda yang dia buat. Wow. Wow. Satu penerangan yang ajaib. Yes. Oh, sir. jangan duk wow sangat. You macam mana? Yes. Saya senangnya konspirasi ya. Ya. Okay. Konspirasi. Okay. Konspirasi kita boleh katakan macam ni lah. Dia sama situasi dengan plot. Plot twist. Pernah dengar plot? Satu susunan jalan cerita. Oh, storyline. Storyline. Okay. Ya. Yeah. So saya pernah dengar daripada beberapa para ilmuwan yang mengatakan bahawa konspirasi ni dia dia macam tu, kalau saya berdendam dengan awak dan saya ada muslihat untuk bunuh awak, itu bukan dikira konspirasi, itu kira dendam musibat sendiri punya. Okay? So kalau konspirasi ni dia kena melibatkan sekumpulan yang besar. Okay. Baru macam contoh United States of America, konspirasinya dia pernah attack Iraq sebab apa. Kena benda-benda yang besar buat dikira konspirasi. Oh, faham. Okay, tapi kalau ikut menurut kamus Oxford. Arab teruk Oxford. Apa dia tu? Oxford. Oh kan? Pada Oxford, maksud konspirasi ialah a secret plan by a group to do something unlawful or harmful. Nampak? Secret plan oleh sekumpulan manusia. Oh, lawful tu Unlawful. Melanggar undang-undang. Tapi macam yang you sebut tu melanggar undang-undang, sekarang ni kita dah sedia maklum bila kita sebut konspirasi, kita tak boleh lari daripada organisasi tu. Okey. Organisasi apakah itu? Illuminati. Illuminati ya? Konspirasi tu kita tak boleh lari daripada organisasi Illuminati. Dan bila you sebut unlawful, tak melanggar undang-undang, sedangkan undang-undang dikontrol oleh dia orang. Faham? Adakah yang you baca dalam Google tu, ayat yang Google create tu sekadar untuk menyedap-nyedapkan, Mengaburi minda kita. Ya. Adakah yang dia tulis ni dia orang sendiri yang tulis? Logik. Mungkin copywriting yang di-hire oleh copywriter yang di-hire oleh Illuminati. Illuminati ya. Dekat dalam Illuminati tu ada juga designer, editor. Mesti ada punya. Takkan tak ada orang Zoom ni. Tak, satu lagi logik lah. Macam tu kalau dia pada upacara penyembahan apa Selimanan, mesti dia nak buat keluar poster, mesti memerlukan designer juga. Oh, ada poster lah. Ya, apa nak blast kat grup WhatsApp? Dia nak apply kat group WhatsApp dia pun. Kalau poster dia macam Devil's God, tarikh 18 November. Waktu apa semua attire, pakaian yang sopan. Pakai yang sopan, mai. Venue Stadium Kek Jalil. Itu barang-barang yang diperlukan, kambing hitam. Ya. Budak kecil berumur 5 tahun. Tidak dibenarkan datang tanpa pengawasan ibu bapa. Ya. Lawak budak kan Joy? Ya, budak-budak boleh join, cuma kena ada mak bapak jagalah, parental. Tapi kalau budak-budak pergi situ confirm. Tapi bila sebut Stadium Kek Jalil, upacara yang paling terhampir sekali adalah konsert Jay Chou. Cecoh. Ya. Ciao. Aman jangan buat lawak macam tu. Okey Man. Okey, kan okey. Aman sebut nama Jay Chow tadi. Saya tengok muka Aman ada iras Jay Chow. Weh, Aman Jay Chom tak kenal siapa dia. Oh ya. Lepas tu gaya Aman sebut ni macam Aman lebih mengetahui tentang konsert. Tak tahu. Oh tak tahu. Okey. Tapi kesian kat 21,000 orang tu. Oh kan, fans-fans bola yang tak dapat seat tu. Tapi dengar kata jual tiket 59.
Dah, Yang sekarang, pilih 61. sekarang- Sekarang bukan contoh topik tu. Tahu dah dia cakap itu. Okay. sekarang kita nak sembang pasal Jecau. Kita nak sekarang kita sembang pasal konspirasi. Konspirasi. Alright. So untuk konspirasi, okay, adakah saya nak tanya satu benda lah. Konspirasi ni satu gerakan ataupun aktiviti yang secret plan. Okay. Dulu ya memang dia secret. Okay. Tapi sekarang ni perasan ke tak? Satu situasi dulu kalau kata kita reveal pasal organisasi ni, kita akan ditembak, kita akan ditorture, kita akan di hijack, akan hilang jejak, okay? Tapi sekarang ni kita reveal benda ni, there is no action yang dia orang ambil. Betul? Dia pun dah mula makin selesa. Dia pun macam biar lah. Lentok Lentok, Janji nama aku naik. Jangan betul. Betul macam logik kan? Tu orang panggil apa dalam marketing algoritma. Ai. Lagi banyak dia sebut, lagi cantik untuk marketing tu. Ya. Betul? Logik. Lepas tu kalau tengok macam bro sebut dulu kan, expose dia depa trigger macam ni. Cuma law ni depa saya rasa depa still nak bunuh ke orang-orang yang nak reveal the truth ni. Macam tu law ni kalau hangpa kenal seorang TikTokers nama Andrew Tate ah. Andrew Tate tu dia nak kata macam mana, dia tu banyak menyebarkan faham tak, untuk lelaki ni jangan ni sangat, jangan manja-manja dengan perempuan apa semua. Dia macam cuba menyedarkan lelaki lah supaya jadi kuat apa semua kan. So nama dia famous gila sampai penduduk TikTok ni apa semua minat lah kat dia. So lah ni yang paling terbaru ni sebab dia antara yang suka dok expose juga tentang Illuminati. Dia bagi tahu orang dok tanya dia juga yang dia tahu tak pasal the higher up. Orang atas orang atas. Okey. Lepas tu dia bagi tahu, saya tak boleh bagi tahu. Sebab ni media, depa tengok saya. Bila-bila masa saja depa boleh main rumah saya, depa nak main tangkap saya. So, kes yang paling baru ni depa tuduh dia human trafficking, pemerdagangan manusia dalam rumah dia. Okay. Faham tak? So, polis masuk serbu apa semua. Bukan ada pun budak yang ditahan dalam rumah tu. Faham tak? Depa just tuduh, lepas tu depa tangkap dia masuk jail tu. Sekadar alasan Sekadar alasan saja benda tu. Nampak bila law ni pun still ada lagi benda-benda kita reveal the truth lah, confirm kena tangkap ya. Betul. Kena tangkap, kena bunuh, kena sembelih ya. Betul. Tapi macam aku terfikir kan, sebab benda satu situasi kita pernah happen benda ni satu dunia. Kita kena lockdown, okay? Waktu COVID-19 tu aku cuma terfikir satu situasi. Saya minta maaf kalau COVID-19 tu satu perkara yang sensitif. Kita ulas benda ni sebab ada waktu ketika dalam social media ada yang pro vaksin, ada yang anti vaksin, tapi penghujungnya yang anti vaksin tu yang pro vaksin dah start mula sedar apa yang sedang berlaku dalam dunia. Okey, aku cuma terfikir satu situasi, kita ni part of plan yang dia orang rancang. Contoh macam dia orang bawa masuk COVID kan, okey, dia orang kata okey, sebab kita kena berbalik kepada tujuan utama. Tujuan utama gerakan ni adalah untuk memecah belahkan umat Islam, menjatuhkan iman umat Islam dan pasal keluarga apa semua itulah, untuk mindset fikiran apa semua. Kalau dia orang boleh kacau, dia orang akan kacau. Jadi aku cuma terbayang satu situasi, dia orang macam okey, kita nak pecah belahkan umat depa ni. Alright, kita buat COVID, pum. Bila buat pum, lepas tu yang kita ni semua macam berselerak. Menggelupur terus. Macam dah lupa kita ni ada Tuhan. Kan, masing-masing dah ada pendapat sendiri, tak boleh bersentuh salam. And dah start kurang dah budaya adat yang sebenarnya benda tu dia memberi kepada satu galakan ataupun mendorong kepada benda-benda baik. Kan, jadi sampaikan satu level, masjid tak boleh masuk, kami buka masjid, kami nak masuk masjid, buka masjid apa semua ni. Sampaikan satu level, bila masjid dah buka, mana apa sunyi. Betul? Sampai create semayang berjarak. Sedangkan kalau ikut syarat sah jemaah kena lurus dan rapatkan saf. Betul. Walau apa situasi sekalipun kan. Even berperang sekalipun, nak semayang still kena lurus rapatkan saf. Dan sampaikan situasi waktu tu ialah aku cuma faham kadang hukum ni dicipta, dia ada bukan sekadar kita kena strict dengan hukum tu je, dia mungkin hukum yang dicipta baru, kita kena tengok balik apa yang situasi berlaku sekarang, mengikut kesesuaian. Tapi sekarang ni aku tengok benda tu dia macam hukum tu dibuat untuk bukannya sebabkan COVID tu, sebab COVID tu dia
tak tahu pergi mana lah ni. Dia hilang. betul. Macam tu. Dia memang bermusim ni. Waktu musim tu kan, rancak orang memang. Betul. Pro vaksin attack anti vaksin. Anti vaksin attack ni apa semua, faham tak? Sampai saya nak kata macam mana situasi ni dia membuatkan senang sebab kan plan dia senang. Dia just campak satu kuman saja sampai boleh mengganggu habis minda orang tau. Macam, weh ni macam mana ni? Aku perlu ambil ke tak? Aku perlu percaya Illuminati apa semua ni, faham tak? Dia buatkan orang terlampau banyak berfikir tau. Senang agenda depa buang kuman lah. Yo, sampaikan satu situasi di mana semua orang berani buat hukum sendiri. Betul? Macam fatwa keluar tu. Hang tak cucuk vaksin, hang kafir. Oi, sebabkan satu situasi hang nak tuduh orang kafir tu satu benda yang bahaya. Ya. Betul? Sampai ke level kafir. Sedang kan kalau yang ni saya berpendapat yang ni level bodohnya. Okey. Benda tu orang kafir buat, agenda dia mah. Bila kita tak ambil benda dia pun kita orang kafir. Faham tak? Okey, hipotesis untuk hari ni, Apa itu yang hari ni? barang daripada kafir, kalau kita tak ambil kita kafir. Yang tu kesimpulan orang Malaysia kita. Tapi dengar kata ada virus baru pula. Varian baru kan. Nak kena cucuk pula. Tak ada tempat dah nak cucuk ni. Weh, bukan tempat yang sama je kan? Tak, sebab tiap-tiap mana lu cucuk. Tempat lain tak ni cucuk, tak ni cucuk. Itu bukan. Bukan. Macam kat bawah jambatan. Macam biasa ya. Macam biasa. Dia macam cerita Piramli tu. Dia cucuk tangan ni, dia cucuk kat sini, dia cucuk kat sini. Tak lah. Lepas tu satu lagi pasal COVID kan. Dah bro ideal buka pasal COVID kan. Pasal apa? Tekak saya gatai kan. Okay, sorry ya. Tegak katai. Tu simptom. Saya nak mula saya tak ada. Okay. Sebab apa? Okay, kalau ikutkan sejarah Cina kan. Dinasti segala Khan apa semua kan. Khan tu Pakistan. Chow apa semua. Dinasti Zeng. tu bagian. Zeng apa semua kan. Daripada dulu dia pun makan kelawak, dia pun makan anjing, dia pun makan segala kucing apa semua. Sebab apa tahun 2019 makan kelawak tu dia pun jadikan punca COVID. Selama ni dinasti tu tak ada COVID pun. Betul. Logik tak? Dan satu situasi kita kena tengok kepada ekonomi dunia sekarang yang berlaku, iaitu Amerika adalah satu negara besar dan pegang ekonomi dunia. Tapi sekarang ni dia dah dicabar oleh China. China yang sekarang ni di mana China tengah menaik tau. Dengan salah satu cara untuk meruntuhkan seseorang musuh kita, iaitu dengan kita create propaganda, which is bukan satu tuduhan, tapi benda ni jelas nampak berlaku. Apa yang logik di akal, apa yang you cakap tadi tu, benda ni dah lama berlaku, tapi baru nak jadi. Tapi benda ni berbalik kepada signal yang dia orang bagi, which is pernah tengok ada satu filem Contagious. Baru tengok semalam. Oh, tengok semalam Contagious. Benda ni dah berlaku 2 tahun lebih 2011 filem tu. Ya, filem tu 2011. Tapi untuk lockdown ni dah 2 tahun dah berlaku kan. Jadi untuk filem Contagious tu dia menceritakan seseorang perempuan ni yang dia travel ke China atas urusan kerja, yang dibelakonkan oleh Kate Winslet tak silap aku. Kate Winslet pelakon Titanic tu. Okay. Dia travel ke China. Dia ada atas urusan kerja. Lepas tu dia balik ke Amerika dia dah start sakit apa semua. Sakit simptom dia sebiji apa yang berlaku sekarang. Dan situasi waktu tu memang sebiji jadi. Dalam cerita tu ada lockdown, you nak masuk mall barang habis, you nak masuk ke satu tempat you kena ada tu dia orang pakai kad, dia orang pakai bracelet MySejahtera. macam MySejahtera lah. Bracelet tu yang mewakili MySejahtera. Jadi situasi dia tu dia tengok kepada storyline. Penghujung cerita tu dia menceritakan satu situasi, seekor kelawar makan pisang. Kelawar tu terbang duduk atas bumbung kandang babi. Pisang tu jatuh dalam kandang dan khinzir tu makan pisang tu, dan khinzir tu diambil oleh penternak khinzir, bawa ke restoran untuk disembelih, dan waiter tu masak apa semua, dia makan kambing babi tu. Lepas tu waiter tu bersentuhan dengan Kate Winslet dengan kawan-kawan yang lain, dan penyakit tu spread. Dia berjangkit. Ya, cerita tu ditunjukkan 2011. Wish, kalau dia masuk dia akal lah. Storyline tu tak logik lah kalau kata sebiji macam ni. Apa kan tu part of the plan. Cuma yang saya peliknya, okay macam tu kalau betul part of the plan,
adakah director tu kena pergi ke pejabat Illuminati dapatkan lu apa agenda apa, saya akan tukar jadi storyline. Tak lah, kalau contoh macam orang kata tak ada lah, ni semua atas ketentuan Allah. Ya. Kebijaksanaan Allah tak boleh kita ragui tau, kita punya fikiran manusia. Manusia boleh buat storyline, director filem macam tu. Takkan Allah nak copy hang punya storyline untuk jadikan penyakit seluruh dunia? Betul. Tak, Tapi mungkin kan- director tu ahli Illuminati. Tak, tapi aku rasa ni teori aku lah. Ha. Lepas buat movie tu kira tak ada pula pergi tanya Illuminati punya boss apa kan. Lepas buat, tapi Illuminati tengok movie tu, uish, kita kena buat plan macam ni 2019. Faham? Adakah mereka akan curi idea pada movie-movie ni? Tak Sama juga. ada curi ataupun director tu yang curi idea Illuminati. Jangan director tu join. Ataupun director tu sendiri salah seorang ahli. Tapi pendapat aku, benda ni dia berlaku macam satu filem yang ditunjukkan oleh pernah tengok tak Wonder Woman, tapi bukan yang Wonder Woman first punya. First kot, yang second, yang dia jumpa boyfriend dia tu. Wonder Woman 1984. Ke yang first tu ke yang dia yang first tu lah, dia orang bergaduh dengan God tu kan. Perasan tak macam mana situasi makmal saintis tu, profesor tu dia nak dapat formula untuk buat bom, untuk buat nuklear. Lepas tu tiba-tiba yang God, yang kata laki tu lah, yang God tu dia pergi dekat perempuan tu, dia pergi sikit lah, dia pergi cuih buku nota seru, dia pergi cuih sikit serum, betul dapat some idea kan. Yang tu yang dia orang dah tunjukkan, di mana kalau kata kita tengok kepada kisah yang diceritakan oleh Islam dulu kan, yang itu apa, jumpa Samiri di sebuah pulau, dan benda tu aku rasa tak mustahil dia orang duk ulang alik ke pulau tu Legit? untuk dapat some idea. Faham tak? Legit? Okay, faham Faham tak situasi tu? Jadi untuk perancangan ni kita nampak, mereka plan ni untuk 2 tahun je berlaku. No, dia orang dah plan daripada dulu lagi. Cuma hang kena ikut tahun ni nak kena lancar apa. Tahun ni target apa? Tahun ni target apa? Kena jalan. Betul. Dan satu lagi, COVID ni dia menyebabkan kematian ramai orang satu dunia. So kita boleh hubungkan dengan ni Avengers. Thanos. Okay. Watak Thanos tu sendiri. Okay kan, Thanos bagi tahu yang dia petik jari separuh penduduk alam semesta. Bukan bumi saja. Planet lain segala kan, Marvel lah dah multiverse apa semua kan. Hilang. Betul. Adakah itu ironinya sama dengan COVID-19? Sama Mat. Tapi itu satu lah. Tapi itu dia macam cara halus lah. Cara halus. Paling cara yang boleh nampak sangat Simpson. Okay. Cerita kartun tu. Sebiji. Simpson waktu tu ni yang kau tak silap, yang dikatakan COVID tu dia merebak melalui kotak kan. Tahu? Daripada China. Daripada China juga. Simpson tu lagi lah. Itu macam mana? Depa segala animated series tu semua berlaku. Tapi untuk Simpson tu, aku berpendapat macam ni tau. Kita contoh ni bagi kita akan rasa macam, wish, cerita ni sama dengan yang meninggal baru-baru ni, yang apa tu, yang player basketball tu, NBA. Kobe Bryant, okay? Kobe Bryant dia, kalau kata kita tengok cerita Kobe Bryant yang dilukis oleh Simpson, kita macam wish sebiji ah. Tapi cuba kalau kata kita duduk di tempat Kobe Bryant, mungkin kita rasa macam, oh my god. Wah Mat. Oh my god. Adakah benda ni akan berlaku kat aku? So dia macam kalau kita faham filem-filem Mak Saleh yang dia buat tunjuk seorang CIA yang berpegangan jawatan tinggi, dia nak buat kebaikan sikit you tak boleh buat kita ada rahsia you. Jadi macam Simpson tu mungkin satu organisasi, kita fikir macam ni mungkin dia orang create storyline tu untuk macam ni, kawan ni mati macam ni, jatuh bulan ni, sekadar gurauan saja. Tapi bagi artis-artis yang dikenakan untuk dalam cerita tu, dia orang macam, oh my god, tahun bila aku nak kena ni Mat. Sebab Brian O'Connor yang berlakon cerita Fast and Furious tu, which is Paul Walker, okay, Paul Walker pun dalam cerita Simpson pun dia ada ditunjukkan yang dia drive Porsche laju tu. Tahu maknanya sebab ada orang berteori kata penulis The Simpsons tu ada time travel.
Maksudnya dia ke masa depan dulu siap-siap, dia tahu apa semua, dia patah balik, dia tulis lah benda-benda tu. Lagi menipu. Lagi ya time Dia ingat travel. apa? Doraemon. Doraemon ke The Flash ya kan. Tak, sebab kalau kata contoh macam kita bersembang ni, kemungkinan akan ada audiens yang cakap macam karut taksub Tak sup hamba ni. Sebab kalau kata kita kaji on movie yang tadi you sebut Avengers, okay? Avengers Infinity War, Jarvis masih ada. Ya. Dia orang panggil masih Jarvis. Tapi bila tukar ke Endgame, Jarvis tak ada. Tukar ke Friday. Jumaat. Adakah benda tu kebetulan di mana Endgame ialah satu game penamat. Ya. Permainan tamat permainan. Jadi kita samakan dengan hidup dunia kita iaitu kiamat akhirat. Adakah sama kebetulan kiamat berlaku hari Jumaat, tiba-tiba Endgame nak tukar Friday. Tapi depa geng-geng kafir ni depa pun tahu je kiamat Ya. berlaku Jumaat. Sebab dalam Bible apa semua ada benda tu. Betul. Cuma satu lagi kan. Yang okey, ni kita keluar asap pada Illuminati kan. Okey. Alien dalam movie fiction, dia pun nampak Amerika lah. Nampak contoh kata Avengers Endgame. Cik, dia pun nak gambarkan tu kiamat dunia alien ramai. Lawan kat US pun. Betul. Bukan lawan kat negara lain pun tu. Kau ada Menara Petronas Tak, bukan ada pun. Dia pun nak bergaduh kat Rusia pun tak ada pun. Faham tak? Nampak, lepas tu satu lagi daripada media dia pun nak tunjuk pada dunia, nampak alien nak main serang US. Okay, US ni besar gila. Sampai alien pun nak main serang dia pun. Betul. Lagi Lagi dia nak basuh minda orang di dunia, nak kata kami the powerful entity dalam dunia ni lah. macam lagi satu kalau kita tengok tu yang filem diarahkan oleh Michael Bay yang Transformers tu. Transformer yang mana? Yang first tu. Okay. Rasa yang first yang ada logo Mars Airline tu. Kan yang MH370 hilang. Okey. Kan dia orang kata kan tak sampai sekarang tak jumpa. Lepas tu bawa tahun ni kan tahun lepas kot. Yang Prismic keluar terdampar dekat satu pulau. Pulau lah. Pulau apa nama tau? Yang apa di Pulau Pontian. Bukan? Bukan, Pulau- bukan. Pulau pulau tu tentera untuk- tu kan. Tentera tu kan. Ada tu San benda tu Diego. dirancang. San Diego. San Diego. Ah. Benda tu depa dirancang Silap. Diego Garcia. Diego Garcia. San Diego, Ah. California. California lah De- apa. Okay, pulau tu lah. Pulau tu lah. Kan kalau kita tengok filem tu kan ada satu tempat orang kata apa Transformers yang Autobot yang depa berkumpul. Kalau ya. perasan ada logo Mars kan. Benda tu sebelum lagi. Tu lah tu. Lepas benda tu baru MH370 hilang. Oh. Satu lagi Pulau Diego Garcia tu kira paling rahsia gila dalam dunia. Memang tak Adakah boleh tu apa-apa. tempat Illuminati? Betul. Tak, memang control pun. Macam tadi kita sebut tu lah, unlawful and harmful. Tapi sebenarnya undang-undang dikontrol oleh mereka. Kan, kita tengok balik kepada satu situasi yang mana Aman sebut tadi tu. MH370 itu sebenarnya plan kecil sebenarnya. Sebab kita kena faham, contoh macam kita nak buat plan satu kenduri kahwin. Tajuk besarnya adalah kenduri kahwin, tapi dia perlukan use pergi beli ais, Aiman pergi cari meja, Ali pergi cari kerusi. Itu adalah plan kecil sebelum menjurus kepada plan besar. Ya, plan besar yang sekarang ni orang tengah-tengah betul-betul tak perasan sebenar-benarnya tu adalah di mana kita rasa kita better just cerita saja. Takut apa kan? Takut apa? Just kongsi saja. Ya. Beranikan diri. Betul. Nah, so kalau YouTube ni YouTube try kami. Tolonglah subscribe. 1,000. 1,000. So kita tengok kepada plan besar dia yang mana orang betul-betul tak perasan sekarang ni. Orang macam I feel sympathy to China, I feel poor to China kan. So benda ni hampa tak perasan sebenarnya. Ini adalah satu gerakan yang paling besar sebenarnya untuk melumpuhkan negara China. Bila negara China lumpuh, negara lain akan terkesan. Ya, betul. Betul. Ya. Betul. Sebabkan supply barang, penjual kuasa membeli dan kuasa menjual ada bersangkut paut dengan China. Suatu dunia bersangkut dengan supply China. Teknologi apa semua. Jadi untuk melumpuhkan satu dunia, dia perlu lumpuhkan satu negara saja. China saja. Dan sekarang ni aku nak ambil petikan yang aku tengok untuk satu video which is daripada Ustaz Zulkifli Ali.
Ustaz Zulkifli Ali dia orang Indon. Dia cakap macam ni aku. Bukan cakap kat aku. Cakap video tu. Dia cakap dalam video tu. Aku depan video. Depan video. Dia cakap macam ni, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu percaya satu hari nanti 2018, okey. Dia kata 2019 kita akan dikejutkan satu berita yang amat mengejutkan. Kita tak pernah rasa sebelum ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya nak cakap di sini tak tahu apa, tapi percaya, dia cakap. Dan betul, 2019 COVID until 2021. Dia cakap dalam 2019 itu bapak-bapak, 2020 bapak-bapak, yang mana ibu-ibu ni pasti suka. Dia cakap emas akan turun harganya, dia cakap. Jadi belilah emas bapak-bapak, simpan emas ibu bapak. Dia cakap bila emas jatuh, ya memang waktu tu emas menurun harganya, menurun gila-gila. Waktu ketika tu apakan perasan, memang ramai berpusu-pusu kedai emas waktu tu. Dan dia cakap tak lama bapak-bapak, ibu-ibu, turun sekejap saja, lepas tu akan menaik tinggi, dia cakap. Dan bila dah emas dah naik, semua orang tak boleh beli. Dia cakap, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan merasa bangga. Emas itu jangan dijual. Kerana, dia cakap, tahun 2022, kita baik. Tahun 2023, kita teruk. Dia cakap, 2024, kita lagi teruk. 2025, 2026, lagi teruk. Kita dah rasa macam, dan benda ni dah dibuktikan, ekonomi dunia dah bagi tahu kita akan ada kemelesetan ekonomi, iaitu Malaysia dah umum, OPR dah naik. Apa maksud OPR? OPR tu personal rate. Untuk interest punya tu dah naik. Jadi kita nak beli kereta pun rate interest pun dah naik. Okay. Jadi kita faham ini satu proven yang dah ditunjukkan oleh pakar ekonomi yang kata memang sekarang ni akan menurun. Jadi kita kena faham ini adalah perancangan besar yang berlaku ni. Iaitu kalau secara logik akalnya kita kena faham organisasi ni untuk siapa, bekerja untuk siapa. Jadi kita kena faham apa yang dia akan buat bila tiba harinya nanti dia wujud. Dia muncul, dia untuk mencari, orang kata, sebanyak mana yang boleh untuk ikut dia. Dengan dia bawa kemewahan. Waktu tu kita dah betul-betul miskin. Kita dah betul-betul tak ada apa. Jadi takkanlah kita tengah duk kaya, elok-elok dia nak main. Contohlah kan. Dia akan buat di mana waktu tu tiada benda lain yang diperlukan. Jadi bila kemelesetan ekonomi berlaku, jadi mudahlah kita ni miskin. Dan bila dia main, dia hasut kita mudah ikut lah. So kita pun disumbat terlalu banyak pada audiens kita bagi relax dulu. Kita relax dulu. Saya tinggalkan dengan satu soalan. Mungkin apa boleh jawab lepas rehat lagi. Okay. Sebab apa bila kita kita rasa lama, begitu balik tak sesat. Rehat sebentar. Terabyte Podcast. Tapi syarat tu kita tak tahu sampai sekarang syarat tu kan. Tapi cuma syarat tu masih ada campur tangan. Dulu pernah ada seorang nama dia Dr. Sebi. Okey, dia ni orang Afrika lah. Dia ada menemui satu ubat untuk kanser. Tapi disebabkan mereka nak teruskan bisnes ubat-ubatan, secara senyap dia ni mati. Tapi tempat yang dia dibina tu, kalau kita tengok dari sudut map, kita akan nampak seakan-akan yang segitiga dan ada mata kat situ. So orang kata mata Dajjal lah. Puas tengok video tadi? Nak lagi? Jangan lupa like, subscribe dan share. Plus share sikit komen korang kat pengen komen.